المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ketiga, daripada sifat-sifat mahmudah, yaitu raja. Baca raja, takut nanti baca raja. Dia ada tanda kecil atas, ganti pada hamzah. Raja arti raja dalam bahasa Melayu kita harap. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Izin taufik hidayah Allah Ta'ala dulu pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan dan Sufi. Kita sedang melihat sifat-sifat mahmudah yang perlu kita semua hiasi diri kita dengan sifat-sifat ini. Yang kedua hari itu adalah sifat khauf. Pada malam ini yang ketiga, yaitu sifat raja. Apa terjemahan raja dalam bahasa Melayu? Alih bahasa daripada Arabnya raja, raja yarju raja. Bahasa Melayu kita terjemah dengan makna harap. Iaitu makna raja huraiannya, menuntut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhasilnya suatu yang disukainya, lagi dipuji di sisi syarak dengan tuntutan yang berkekalan, atau raja menuntut agar dijauhkan daripada suatu yang dibenci. Itu dia definisikan raja. Harap daripada Allah Ta'ala, sifat hati, benda duduk dalam hati kita, mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala, ataupun mengharapkan dijauh daripada sesuatu yang dibenci. Itu dia definisikan raja sini. Ada satu definisi yang disebut oleh Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Ahmad Zarruq, raja ni ialah as-sukun. Sukun ni macam kita duk ngaji dalam tajwid lah. Sukun ni maknanya mati lah. Orang mati ni orang yang macam mana kita tengok dia? Senyap, tenang, berhenti. Itu sukun. So raja ni adalah as-sukun. Sukun di hati, tenang di hati. Kenapa tenang di hati? Kerana li fadlihi ta'ala, kerana kita menyaksikan ataupun kita melihat di sana adanya anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada hamba-hamba dia. Tapi Syekh Zarruq dia kait bisyawahidil amal. Itu syarat raja. Mesti ada bisyawahidil amal, dengan ada bukti amal. Itu raja. Wa illa, kalaulah dia melihat anugerah Allah Ta'ala pada hamba tanpa disertakan dengan amal,
Maka kata Syekh Zarub, kana ightiraran. Orang ni tertipu, dia panggil. Gini. Rojak ni, bila seseorang hamba tu berada dalam keadaan banyak salah dengan Tuhan, banyak buat dosa dengan Allah Ta'ala, berasa sepik dada, berasa tak ada harapan nak dapat pengampunan, berasa tak ada harapan nak pergi ke syurga Allah Ta'ala, maka orang yang macam ni dia nak pada rojak. Dia nak kepada melihat di sana banyak tawaran-tawaran Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh luas bagi orang-orang yang bersalah, bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang hidup dalam kejahilan. Jahil, dia duduk dalam keadaan jahil itu sampailah umur dia katakanlah 60. Barulah tersedar daripada kejahilan tersebut, baru mari berasa nak beramal. Lepas tu lama dah lah usia daripada 15 lagi katakanlah balik nak sampai kepada umur 60. Maka lamanya duduk dalam keadaan katakanlah semayang pun tidak, puasa pun tak buat, apa pun tak endah urusan agama. Lepas tu yang maksiat sedaklah buatnya, bila tak semayang maksiat jalanlah. Maka maksiat pun buat juga. Jadi bila mari insaf sebab sakit, sebab itu ini dan sebagainya lah jalan Allah Ta'ala nak bagi hidayah pada hamba dia, mari tengok tempoh umur pun tak lama dah. Maka boleh jadi ada kesempitan pada hati masa tu. Tak ada peluang dah aku ni rasanya nak masuk syurga. Tak ada peluang dah rasanya nak dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala dengan dosa yang begitu banyak buat tu. Pada masa tu seseorang tu perlu kepada rojak. Dia kena tengok segala anugerah Allah Ta'ala tu. Salah satu daripadanya yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, ya ibadi. Tengok Allah Ta'ala cara dia bercakap. Walaupun selepas tu dia cerita siapa yang dia panggil hamba tu, alladzina asrafu, hamba-hamba dia yang telah melampaui batas yang dia hadkan. Maknanya dah banyak melakukan dosa pada Allah Ta'ala, tapi tengok Allah Ta'ala panggil dengan panggilan apa? Masih panggil dengan gelaran ya ibadi. Di situ tu siapa tu? Aku situ tu Allah Ta'ala lah. Maknanya Allah Ta'ala punya pengasih dan penyayang dia. Boleh lagi dia sandar kalimah hamba tu pada dia. Kalau nak kira hamba yang berdosa ni, duduk dalam keadaan tak buat amal, duduk buat maksiat pada Allah Ta'ala, dalam nikmat Allah Ta'ala bagi setiap saat pada kita, kita sedap duduk buat dosa maksiat pada Allah. Tak layak mu ni aku panggil hamba aku. Tapi doa Allah Ta'ala, cara dia bermuamalat dengan hamba dia cukup lemah lembut. Maka dia panggil dengan gelaran ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Dia serupa dengan mak ngayuh lah, mudah kita nak faham. Tuan-tuan tengok, ada berita sehari dua ni. Ada seorang ayah, seorang anak dia yang bakar rumah ayah. Anak dia ni
Ada kes dadah lah. Jadi anak dia ni bertindak kadang-kadang tindakan yang luar kawan, kasar. Menyebabkan si ayah ni tak duduk di rumah dia. Pergi duduk di rumah anak perempuan dia. Hari kejadian tu dalam berita. Sehari dua ni lah duduk berlaku. Di Terengganu. Hari kejadian dia balik daripada masjid, kalau tak silap saya. Dia singgah rumah dia bertemu dengan, singgah di satu tempat, temu dengan anak dia. Anak dia tu minta duit, bagi duit. Tu kasih ayah gitu. Walaupun anak tu, yalah dia buat macam mana tak tahulah, siapa ayah tak duduk di rumah dia sendiri. Keluar duduk di rumah anak, menumpang di rumah anak perempuan. Tapi anak minta duit bagi RM10. Lepas tu anak tu kata apa pada ayah? Ayah, kita bakar dah rumah. Ayah dia pergi tengok, bakar sungguh. Habis dengan rumah. Licin lah rumah kayu. Bukan setakat rumah kereta yang ada di tepi rumah parking tu habis licin. Tapi gitu ayah tengok tenang dia dalam surat khabar, dalam berita. Nak beritahunya kasih Allah Ta'ala, kalau manusia Allah Ta'ala zahirkan gitu. Seorang mak pasti akan terima anak dia balik semula ke pangkuan dia. Walau dosa yang anak dia buat pada dia besar mana sekalipun. Mari anak tu dalam keadaan insaf, duk muka pintu rumah, mak kita balik dah, insaf dah. Agak-agak mak yang mengenang peristiwa 10 tahun dulu halau balik ke? Dah, dia buka pintu. Masuklah. Anakku dia panggil. Walaupun dulu letak pisah di leher mak minta duit contoh. Ataupun pernah halau mak keluar daripada rumah, tak ada bahasa yang tak kasar keluar. Tapi bila anak ni balik dalam keadaan sedar nak kembali pada Allah, pasti mak akan terima. Panggil anak tu. Tu manusia yang Allah Ta'ala zahirkan sedikit daripada sifat rahmat dia. Apatah lagi rahmat yang sempurna tu ada di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu jangan berasa sempit dada. Aku dulu zaman jahiliah tak ada dosa, aku tak buat semua, ibaratnya segala jenis dosa yang ada dalam kitab Al-Kabair tu katakanlah oleh Al-Imam Az-Zahabi. Musbuklah dosa apa situ yang dibilang oleh Al-Imam Az-Zahabi, semua aku buat bakal. Tengok kisah yang bunuh orang 99 kemudian 100 orang tu lah. Baru berhijrah je nak pergi ke tempat nak berubah pun dah jadi ahli syurga. Dah kita ni bukannya orang yang pernah bunuh orang. Tak ada rasanya duduk dalam masjid ni berasa yang bunuh orang. Ada ke? Tak ada rasanya. Kalau ada sekalipun, rahmat Allah Ta'ala jauh lebih luas daripada dosa yang kita buat tu. Tu kalau kita betul-betul nak kembali pada Allah Ta'ala, maka rahmat Allah Ta'ala tu sangat-sangat luas untuk kita. Sebab tu jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi ambil sifat rajak ni. Tengok kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba-hamba dia yang nak bertaubat. Nabi sebut dalam hadis dia, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa umpama tak pernah buat dosa. Banyak perbuatan amal yang bila kita buat, engkau kembali ka yaumi waladathu ummuh. Nabi sebut, engkau balik daripada melakukan amal tersebut umpama engkau baru dilahirkan oleh ibumu. Tengok Tuhan hapuskan semua. Habis dosa-dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tunggu kita mari je. Tunggu kita mari menghadap dia. Lama dah dia duk panggilnya, kita tak mari. Marilah, marilah. Allah Ta'ala panggil. Tiap-tiap pagi duk panggil tu. Bangunlah, bangunlah, ngadap aku. Bangunlah, minta dengan aku. Belum mau mati, bangunlah, minta dengan aku. Taubat dosa-dosamu banyak. Tu pagi-pagi Allah Ta'ala duk suruh bangun, mari.
Tak ira kita. Tak apalah hujung usia dah. Saat sakit dah masa tu, berharap tu perlu pada masa tu. Saat nak mati, pada masa tu seseorang hamba yang nak mati, dia perlu sangat kepada rajak. Sebab boleh jadi dia nak beramal tak boleh dah. Maka hati dia pada masa tu sangat-sangat memerlukan sifat harap pada pengampunan Allah Ta'ala. Tapi kalau terlebih pada rajak, dia jadi tamanni. Dia jadi tamanni. Tamanni ni madmumah pula. Apa maksud tamanni? Tamanni ni harap juga bahasa Melayu kita terjemah ataupun kita terjemah dengan makna angan-angan. Beza dengan rajaknya, rajak bisyawahidil amal, Syekh Zaruk sebut tadi. Orang yang ada sifat rajak dalam hati dia, bukti ada, tanda ada sifat rajak beserta dengan amal. Nak pengampunan Allah Ta'ala, biar ada dalam mulut astaghfirullah. Nak ke syurga Allah Ta'ala, biar ada lah tanda dia, iaitu amal taat yang kita buat. Nak kepada pahala, nak kepada syurga, biar ada lah buktinya kita sanggup tinggal dosa dan maksiat. Tu dia panggil rajak. Adapun tamanni ni duk harap gitu lah, amalnya tak buat. Yang tu tak boleh. Kalau gitu dia jadi punah kita. Sebab tu orang yang duduk dalam keadaan berdosa, nak berhenti daripada dosa, jangan ambil rajak. Tak apa, Allah Ta'ala kan bersifat dengan tawab, Maha pengampun. Dia duk buat apa? Duk buat dosa maksiat. Tak apa, Allah Ta'ala akan bersifat apa? Bersifat ghafur, Maha pengampun dosa. Nanti diampunlah dosa hamba dia. Tu dia panggil orang yang tertipu dengan angan-angan, dia panggil. Dosa tak berhenti tapi mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa. Yang tu dia panggil angan-angan. Jadi orang yang duduk dalam dosa, nak suruh berhenti, kena ambil sifat nombor 2 dulu. Ambil sifat mana? Sifat khauf. Nak suruh kita berhenti daripada duk buat maksiat dan dosa, kebiasaan yang kita lakukan, kena ambil lah sifat yang kedua, iaitu mari berasa takut pada Allah Ta'ala. Apa takut dulu? Tu takut ni ada rasa pedih dalam hati, bimbang apa yang akan berlaku di depan nanti. Mana depan kita? Depan esok boleh jadi, mati boleh jadi, lepas daripada mati pun ya juga. Tu kita duk mikir, aku ni kalau duduk dalam dosa gini, esok kena bala naya. Aku kalau duduk dalam dosa gini, mati su'ul khatimah naya. Tu nak apa, saat kita tak sedar. Jenis tak sedar, duduk sedar dalam buat dosa, nak sifat tu, nak sifat khauf tu. Aku ni kalau duduk dalam dosa gini, tak tobat-tobat pada Allah Ta'ala, mati dalam kubur macam mana tak tahulah. Mangkit di akhirat nanti macam mana tak tahulah cerita. Tu nak sifat tu, nak suruh apa? Sekat kita daripada berhenti dah daripada buat dosa tu. Nak taubat pada Allah Ta'ala, mari berasa sempit. Ampun kedak, dosa aku ni banyak sangat ni. Nak sifat rajak pula. Sebab tu rajak dan khauf ni, ulama sufi dia kata dua sayap. Dua sayap, umpamanya dua sayap burung. Bila kita nak apa? Nak kona, tahu tak kona? Kona di bahasa Kelantan tak? Kona lah, kona. Kona dia panggil lek ke apa? Pandai-pandai tuan-tuan dah, nak faham tu. Nak pusing ke kanan, maka kapal terbang dia akan buat macam mana? Digi straight gini juga ke ataupun dia sengit kiri? Sengit kalau khauf belah kanan, belah kiri, maknanya rendah belah khauf, rajak tinggi belah kiri. Nak ke kiri, maka tinggi belah kanan, rendah belah kiri. Tu tengok keadaan kita masing-masing. Galik lagi kita buat dosa maksiat. Lidah tak tinggal lagi dosa, mata tak tinggal lagi dosa, hati malah lagi nak zikir pada Allah Ta'ala. Kaki sedap lagi pergi tempat maksiat, tangan sedap lagi ambil. Dosa-dosa tu, tu kena ambil khauf, lebih khauf. Nak suruh berhenti,
nak suruh berhenti daripada bercakap benda yang tak molek, nak suruh berhenti daripada tengok benda yang benda yang Tuhan tak suka, nak suruh berhenti daripada kaki melangkah pergi tempat tak molek, nak suruh berhenti tangan semua serba-serbi tu, ambil khauf. Tinggi belah khauf. Bila dah boleh berhenti dah daripada benda-benda tersebut, nak minta ampun dengan Tuhan, banyak-banyak dosa aku ni, boleh kau mu ampun ya Allah? Tinggi belah rajak lah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Lepas tu iring dengan amal. Istighfar banyak-banyak. Ada semayang yang tak habis lagi, qada. Ada puasa tak habis lagi, qada. Apa lagi yang kita abaikan dulu, buat balik. Ambil harta orang, buat zalim pada orang. Tuan dia ada lagi, gi minta halal. Minta halal dengan cara ganti. Kalau kita boleh ganti, tak boleh ganti, minta halal lah. Aku tak ada duit dah nak bayar balik. Sebab apa? Ambil kereta Tesla. Nak bayar macam mana? Harga mahal. Aku muflis dah sekarang ni. Lepas tu nak bayar tak boleh, minta halal lah. Tuan dia kata, mana boleh aku halal gitu je. Kereta Tesla tu mu ambil tu, mu jual belah Thailand contoh. Jawab dia kena bayar balik ansuran. Kok mana? Lepas tu dalam keadaan macam tu minta ampun dengan Allah Ta'ala, dengan harapannya Allah Ta'ala walau tak selesai di dunia, dengan harapan Allah Ta'ala panggil di mahsyar nanti kita dengan dia, Allah Ta'ala pelembutkan diri dia, hati dia. Tak apa ginilah, aku pun malas nak tunggu sini dalam keadaan susah payah manusia ramai ni, aku nak ke syurga dah, gini aku maafkan engkau. Agak gitu. Sebab nak bayar tak boleh dah. Tu kalau buat zalim pada manusia, kena minta halal. Kalau jenis ada barang yang kita ambil, kena hantar balik. Tak ada dah barang tersebut, bayar nilai dia. Tu dengan manusia. Baik. Cuma nak sebutnya sini ialah rajak. Rajak ni ialah tenang hati kita. Bila kita melihat Allah Ta'ala janjikan dengan menerima taubat, Allah Ta'ala janjikan dengan nak bagi kelebihan itu ini pada orang yang kembali pada Allah Ta'ala, tapi bisyawahidil amal, dengan kena ada buktinya ialah kita beramal ibadat. Kalau tak disertakan dengan amal ibadat, duk nampak Allah Ta'ala ni baik, Allah Ta'ala ni pengampun, Allah Ta'ala ni maha mendengar, tu kalau tak disertakan dengan amal, panggil dia tamanni. Tamanni ni berangan-angan je lah kita. Hadis yang Nabi sebut dalam tamanni kan, Nabi kata al-ajizu, Nabi kata orang yang lemah ni, ataupun dalam riwayat lain Nabi kata al-ahmaqu, orang yang bodoh. Nabi kata man atba'a nafsahu hawaha, siapa-siapa yang turut keinginan hawa nafsu dia. Lepas tu wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, tu bercita-cita dengan Allah Ta'ala untuk dapat itu ini di sisi Allah. Tapi amani ni makna duk saja. Duk saja tapi nak suruh Allah Ta'ala bagi pahala. Duk saja tapi nak suruh Allah Ta'ala ampunkan dosa. Istighfar pun tidak nak suruh ampunkan dosa. Walidnya istighfar lah jalan untuk datangnya insaf taubat dalam diri hamba tu. Baik. Lepas tu dia mari dalil. Pendek ya dia bercakap dalam kitab ni. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, tu rajak, perkataan rajak, falyamal amalan salihan, tu zahir, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tu batin. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, bukti dia kena ada falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia orang yang mengharap bertemu dengan Allah Ta'ala tu mestilah mengerjakan amal soleh. Tu sifat zahir kita, kena duduk dalam keadaan tu, duduk dalam keadaan buat ibadat pada Allah Ta'ala. Dah sebelum ni semayang dah, perbanyakkanlah semayang. Semayang fardu tak buat dulu zaman jahiliah, katakanlah semayang fardu sekarang ni jangan tinggal. Sambil-sambil tu qada apa yang kita pernah tinggal dulu.
Tu falyamal amalan salihan. Dan dia kata wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesiapa pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Yang ini batin kita. Batin duduk dalam keadaan tak menyekutukan Allah Ta'ala. Lepas tu syirik bagi dua. Syirik khafi, syirik jali. Kalau dalam ibadat, syirik khafi. Tak ada dah habuan yang kita naknya ialah hak makhluk. Dalam beribadat tu tak ada dah cari makhluk. Yang adanya cari Allah Ta'ala. Cari redha Allah Ta'ala dalam mengerjakan amal ibadat tu. Sebab tahu dah kalau ada makhluk sia-sia amal ibadat itu. Walaupun zahir duk buat ibadat dah, dalam hati duk ada harap pada makhluk. Ada nak kenama di makhluk, di hati makhluk. Maka tak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala dari segi pahalanya. Sah sajalah. Maka orang yang nak bertemu dengan Allah Ta'ala zahir dia betul, batin pun dia betul dengan Allah Ta'ala. Tu orang yang berada dalam keadaan rajah. Beza yang tidak rajah taman ni tadi, dia mengharap tapi tak beramal ibadat. Habis rajah, ringkas. Yang keempat, zahid. 5 minit sempat. Yang keempat, sifat zuhud. Zuhud ni apa? Tengok zuhud, dia definisi dulu. Manakala zuhud bermakna meninggalkan dunia, melainkan diambil sekadar keperluan. Tu meninggalkan dunia. Inilah serendah-rendah pangkat zahid. Nak kena faham molek juga ni. Bab zahid ni. Kita tengok definisi yang diberi oleh Sidi Ibrahim bin Adham. Masyhur sebagai ulama sufi, wali min awliya'illahi salihin. Tengok, Ibrahim bin Adham mendefinisikan zuhud, dia kata faraghul qalbi. Faragh ni maknanya kosong. Kosong. Kosong hati. Sebab zuhud ni sifat hati. Dia bukan sifat zahir. Mulut orang kata dia tu zahid lah. Kalau dalam hati si fulan tu tak ada kosong dalam hati dia dengan dunia, tak panggil zahid juga. Sebab tu zahid ni ataupun zuhud kita panggil ni, dia tak semestinya pada orang miskin. Di diri orang miskin kadang-kadang lebih ada tamak berbanding dengan orang kaya. Jangan pula kita kata orang kaya tamak. Tak semestinya. Orang kaya yang ada harta serba-serbi lengkap, dia nak apa ada, tak semestinya dia ada tamak dalam hati. Sebab tamak tu sifat hati, zahid pun sifat hati juga. Orang yang ada segala-galanya, boleh jadi hati dia lebih zahid daripada orang yang tak ada apa-apa. Kita yang apa, nak itu pun payah, nak ini pun payah. Kadang-kadang lebih tamak hati kita banding dengan orang yang ada serba-serbi. Orang yang ada serba-serbi, hati dia faragh, hati dia kosong daripada apa yang ada tersebut. Sebab tu kita tak ukur zahir, masing-masing tahu jiwa masing-masing, hati masing-masing. Zuhud ni faraghul qalbi, kosong dalam hati kita. Kosong daripada apa? Minad dunya, kata Ibrahim bin Adham. Kosong daripada dunia. Tapi dia kata bukannya faraghul yad. La faraghal yad, bukannya kosong tangan. Tu kita faham tu. Maknanya zuhud ni bukannya tangan kita tak punya apa-apa, sampai ke tahap meminta-minta dengan orang. Tu bukan zahid nama dia. Dia nak zahid ni bukan kosong di tangan, tapi kosong di hati, walau di tangan penuh sekalipun. Kan tuan-tuan baca hadis kan. Hadis apa? Hadis yang saya pernah sebut. Hadis yang sahabat-sahabat yang apa? Yang miskin ni pergi ngadu pada Nabi sebab berasa tak boleh nak lawan sahabat-sahabat yang kaya ni dari sudut pahala amal ibadat. Kami yang miskin, yang fakir, yang miskin ni, yang tak ada harta ni, ya Rasulullah, tak boleh nak buat kebajikan cari pahala melalui harta kekayaan. Sedangkan yang kaya ni, dia boleh tambah amal ibadat dia, bukan setakat semayang yang dia buat, kita buat, puasa yang dia buat, kita buat.
Tapi dia ada harta, dia boleh derma, dia boleh berzakat, dia boleh sedekah dan sebagainya. Jadi kami ni nak lebih ke mana ya Rasulullah? Gitulah lebih kurang dialog dia. Lalu Nabi pun ajar. Nabi ajar apa? Sebagaimana yang tuan-tuan duk amal tu lah. Membacalah setiap kali lepas daripada semayang 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Tu Nabi ajar kepada golongan fakir asalnya. Supaya apa? Boleh menandingi kebajikan yang dibuat oleh sahabat-sahabat yang kaya. Bila hadis keluar mulut Nabi, amalan keluar daripada mulut Nabi, sahabat-sahabat yang kaya pun pakat buat juga. Tu yang sahabat-sahabat yang miskin pergi ngadu pula pada Rasulullah. Ringkas ceritanya nak beritahu, bukan bermakna yang kaya tu adalah orang yang tidak zahid. Ni sahabat-sahabat Rasulullah ramai yang kaya-kaya. Bahkan Nabi sendiri, kalau tuan-tuan baca kisah-kisah ataupun sirah-sirah yang ada, Rasulullah sendiri tak pernah duduk dalam keadaan makan apa yang ada tu, maknanya tak makan yang apa, yang mewah-mewah. Tak. Kalau ada daging, makan daging. Tapi dah tak ada daging, tu yang Nabi makan apa yang ada. Tapi dalam sejarah ada daging, Nabi makan daging. Cuma daging yang Nabi makan tidak daging yang apa, segar macam kita. Banyaknya ialah daging yang sudah dikeringkan. Cuma nak sebutnya ialah Nabi makan daging, Nabi minum madu, Nabi makan halwa. Halwa ni apa? Halwa ni kuih muih lah. Orang bagi kuih muih, Nabi tak kata, aku tak nak lah sebab apa? Zahid. Tak, bukan itu zahid. Zahid ni walau benda penuh di tangan kita, tapi di hati kita tak ada benda tu. Tu zahid. So zahid ni boleh jadi dia orang kaya ada, boleh jadi dia orang miskin pun ada juga zahid ni. Kalau orang kaya apa yang ada di tangan dia tak masuk di hati dia, zahid. Orang miskin apatah lagi, benda memang tak ada di tangan dia, di hati pun tak ada juga, zahid. Tapi kalau yang tak ada di tangan orang miskin, di hati penuh, di hati, nak itu, nak ini, tomok itu, tomok ni, tu dia panggil tomok walaupun zahirnya tak ada harta benda. Nak pakai tu, nak pakai ni, nak beli tu, nak beli ni, dalam kepala duk mikir macam-macam nak. Tu dia panggil tomok. Walaupun luar tak mampu pun nak beli. Patutnya orang fakir lebih zahid daripada orang kaya. Tapi kadang-kadang orang kaya lebih zahid daripada orang miskin, orang fakir. Cuma nak sebutnya ialah zahid ni definisi oleh Ibrahim bin Adham, faraghul qalbi, dalam hati kita tu kosong. Bukan bermakna faraghul yad, bukan makna kosong di tangan, tidak. Di tangan ambil lah apa yang Allah Ta'ala bagi. Carilah asbab-asbab untuk mendapatkan rezeki di dunia, tapi jangan bubuh simpan di dalam hati kita. Baik. Seperti situ dulu. Akan datang sambung lagi berkenaan dengan zahid ni, yang keempat sifat zuhud. Wallahu a'lam.